Kata-kata perkauman dari seorang pelanggan barat bergema, menyebabkan suasana di sebuah warung mei kari kecil di Kuala Lumpur senyap sepi serta-merta. Namun, ayat seterusnya dari pemilik warung membuatkan semua yang hadir terkejut. Kisah sepasang suami istri warga Amerika Syarikat berketurunan Afrika yang putus asa akibat diskriminasi kaum di Korea Selatan yang kemudiannya menjejakkan kaki ke warung mei kari Malaysia buat kali pertama dalam hidup mereka. Peristiwa yang berlaku pada hari itu mengubah hidup mereka secara keseluruhan. Adakah Malaysia, tanah yang kaya dengan kepelbagaian ini, benar-benar menerima orang asing? Mari kita ikuti kisah ini. Marcus Johnson, seorang eksekutif perolehan barangan video yang berjaya di Amerika Syarikat. Beliau dan istrinya, Jasmine, telah mengembara ke seluruh Asia untuk mendapatkan barangan. Bagi mereka, Asia hanyalah tempat perniagaan, di mana orang hanya fokus pada perdagangan dan kurangnya nilai kemanusiaan. Ini adalah pandangan yang tertanam di kepala mereka, terutamanya selepas pengalaman pahit di Korea Selatan. Insiden itu berlaku semasa mereka sedang memilih barangan di Pasar Borong di Seoul. Semasa berjalan di kawasan Myeongdong, mata orang ramai dan pekerja kedai seolah-olah menusuk mereka. Mesti tak ada duit. Orang hitam menakutkan, bisikan dalam bahasa Korea itu sampai ke telinga mereka berdua. Apabila Marcus bertanya tentang barangan dalam bahasa Inggris, pekerja itu menunjukkan sikap jijik dengan jelas. Saya tak faham bahasa Inggris, jawab pekerja itu. Tetapi tidak lama kemudian, mereka melihat pekerja yang sama melayan pelanggan berkulit putih dengan bahasa Inggris yang fasih. Sama ada di hotel atau restoran, mereka berulang kali menghadapi layanan seperti ini. Walaupun ekonomi Korea Selatan berkembang pesat sebagai ekonomi ke-12 terbesar di dunia, mereka merasakan dengan jelas bahawa sikap terhadap orang asing bertentangan dengan kekuatan ekonomi itu. Berdasarkan Indeks Kemajuan Sosial Antarabangsa, penerimaan Korea Selatan terhadap orang asing berada di kedudukan ke-123 daripada 139 negara di dunia yang dianggap sangat rendah dalam kalangan negara maju. Asia memang tak boleh tahan, fikir Marcus dalam hati. Namun, disebabkan tuntutan kerja, mereka terpaksa ke Malaysia. Malaysia pun mungkin sama saja, kata Jasmine dengan wajah putus asa. Ketidakpercayaan terhadap negara-negara Asia sudah berakar umbi dalam hati mereka berdua. Walau bagaimanapun, demi kelangsungan hidup, mereka terpaksa menyeret kaki yang berat keluar dari pesawat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Mereka tidak tahu bahawa tanah yang bernama Malaysia ini bakal mengubah hidup mereka selamanya. Setibanya di Kuala Lumpur, perkara pertama yang mereka rasakan ialah kejutan yang menyenangkan. Pegawai imigresen di Kelia menyambut mereka dengan mesra dan sopan. Selamat datang ke Malaysia, Encik. Kata-kata itu penuh dengan kehangatan yang tidak pernah mereka dengar di Korea Selatan. Namun, Marcus masih ragu-ragu. Mungkin hanya lakonan, katanya, kepada diri sendiri. Semasa mendaftar masuk di hotel, layanan dari penyambut tetamu berbeza sama sekali dengan di Korea. Pembawa beg membantu mereka membawa barang tanpa sedikit pun menunjukkan rasa jijik terhadap kulit gelap mereka. Keesokan harinya, di kawasan Borong seperti Jalan Petaling, Marcus berhadapan dengan insiden yang mengubah pandangannya secara keseluruhan. Semasa berurusan di sebuah kedai, Marcus cuba menggunakan taktik keras untuk menekan harga. Kaedah yang selalu berkesan sama ada di Amerika atau Korea. Tetapi Encik Azman, pemilik kedai, hanya tersenyum dengan rasa serba salah. Maafkan saya, harga kami sudah harga standar, Encik. Suara Encik Azman sopan tetapi tegas. Marcus menaikkan suara. Kalau macam tu, saya pergi cari kedai lain lah. Tetapi Encik Azman tidak menunjukkan sebarang tanda panik. Kami menghormati keputusan pelanggan. Respon seperti ini membuat Marcus keliru. Jika di Korea, pekerja pasti akan berlari mengejar dan cuba menghalang beliau. Orang Malaysia ni tak ada semangat berniaga fikirnya. Tetapi di dalam hati, dia merasakan sesuatu yang berbeza. Selepas itu, dia berjalan melihat kedai-kedai lain dan mendapat jawapan yang serupa. Walaupun peniaga tidak mahu mengurangkan harga, mereka menjelaskan kualiti dan proses pembuatan barangan dengan terperinci. Batik ini adalah hasil tangan penenun dari Terengganu, dibuat sehelai demi sehelai,
Motif bunga pada songket ini diilhamkan dari ukiran Melayu tradisional. Kata-kata setiap pemilik kedai menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap produk mereka. Menjelang petang, Marcus menyedari bahawa kualiti barangan di setiap kedai jauh lebih tinggi daripada yang pernah dilihatnya di Korea. Walaupun harganya lebih tinggi, dia faham bahawa ia adalah harga yang munasabah. Mungkin cara berniaga orang Malaysia ada sebabnya. Pemikiran ini mula terbentuk di benak Marcus. Mungkin pengalaman di Korea bukan segalanya. Dia mula memikirkan kemungkinan ini buat kali pertama. Keesokan harinya, Marcus dan Jasmine berhadapan dengan masalah yang tidak dijangka. Mereka terlupa beg yang mengandungi sampel penting di hotel. Setelah memaklumkan kepada penyambut tetamu, mereka segera bertindak membantu. Kami pasti akan bantu Encik cari, dan seperti yang dikatakan, semua kaki tangan hotel, termasuk staf pengawal keselamatan, malah pengurus hotel, turun tangan mencari sendiri. Tindakan ini sangat mengejutkan mereka kerana di Korea, mereka diberitahu tanpa perasaan bahawa itu adalah tanggungjawab mereka sendiri. Tetapi beg itu masih belum ditemui. Marcus mula berputus asa. Di dalam beg itu, terdapat reka bentuk berharga yang dipinjam dari pelanggan di Amerika. Semuanya sudah berakhir. Ketika dia hampir menyerah, pengurus hotel mencadangkan, biar kami cuba minta bantuan dari kedai-kedai dan balai polis berdekatan. Dia menjelaskan bahawa dalam masyarakat Malaysia, terdapat budaya tolong-menolong dan muhibah. Dan ternyata memang begitu. Kaki tangan kedai di sekitar hotel mula membantu mencari, termasuk pekerja kedai serbaneka, pemilik kedai kopi, malah pengurus kedai buku. Semua orang membantu mencari seolah-olah ia adalah masalah mereka sendiri. Akhirnya, sekitar jam 3 petang, keajaiban berlaku. Seorang wanita yang sedang bersiar-siar di taman berdekatan membawa beg itu ke balai polis Brickfields. Dia berkata dia fikir ia mungkin milik pelancong asing, jadi dia sanggup berjalan jauh ke balai polis. Semua barang di dalam beg itu lengkap, termasuk wang tunai dan reka bentuk. Marcus tidak dapat menahan air mata. Di Amerika, jika dompet hilang, hampir tiada peluang untuk ditemui semula. Tetapi di sini, di Malaysia, ramai orang menghulurkan tangan membantu orang asing yang tidak pernah mereka kenal sebelum ini. Mereka kemudian mengetahui bahawa kemurahan hati dan kejujuran orang Malaysia memang terkenal, terutamanya kadar pemulangan barangan yang hilang di pengangkutan awam yang hampir 100%. Kenapa anda semua perlu berbuat begini untuk kami? Marcus bertanya kepada pengurus hotel. Membantu orang yang dalam kesusahan adalah perkara biasa. Jawapan yang ringkas itu menyentuh hati Marcus. Kemurahan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan keuntungan atau balasan. Malam itu, beliau dan Jasmine berbual di bilik. Orang Malaysia dan Korea sangat berbeza. Mungkin kitalah yang salah. Mereka mula menilai diri sendiri kerana menganggap semua orang Asia sama. Insiden beg hilang ditemui semula membuat perasaan Marcus bercampur baur. Di satu sisi, dia berterima kasih, tetapi di sisi lain, harga dirinya tercabar. Perasaan sentiasa menerima bantuan tanpa dapat membalas membuatkan dia merasa tidak bernilai. Di Amerika, sebagai usahawan yang berjaya, dia sentiasa mengawal keadaan, tetapi di sini, di Malaysia, dia dilayan seperti kanak-kanak. Ini mencetuskan ego Marcus. Kali ini, saya mesti buat sesuatu pula. Keesokan harinya, Marcus cuba berinteraksi secara aktif dengan orang Malaysia. Bermula dengan sarapan di restoran hotel, dia memuji pelayan wanita, anda fasih berbahasa Inggris. Tetapi wanita itu kelihatan segan. Dalam budaya Malaysia, pujian secara bersemuka kadang-kadang boleh membuatkan pendengar berasa kekok. Pada sebelah petang, di kedai di mana dia membuat perolehan, dia berhasrat untuk memberikan jam tangan mewah sebagai hadiah kepada pemilik kedai, satu teknik yang biasa digunakan di Amerika untuk melancarkan hubungan perniagaan. Tetapi pemilik kedai menolak dengan sopan, cukuplah dengan budi bahasa. Dia kemudian mengetahui bahawa menerima hadiah mahal seperti itu dalam masyarakat Malaysia boleh menimbulkan tekanan kepada pihak yang memberi. Petang itu, di persimpangan bandar, dia melihat seorang pelancong kelihatan hilang arah. Biar saya tunjukkan jalan, Marcus segera menawarkan diri dengan bersemangat. Tetapi pelancong itu sudah dikelilingi oleh beberapa orang Malaysia.
Semua orang bersemangat untuk membantu menunjukkan arah dengan bahasa Inggris yang kurang fasih dan bahasa isyarat yang bersungguh-sungguh. Tidak ada ruang untuk Marcus beraksi. Kenapa orang Malaysia terlalu baik hati? Marcus merasa jengkel. Sebelum dia sempat menunjukkan kebaikannya, orang lain sudah bertindak dahulu. Malam itu, Jasmine menyedari tingkah laku suaminya yang luar biasa. "Kenapa, Marcus?" "Saya tak buat apa-apa pun," Marcus mengeluh. "Semua orang sangat baik hati, tetapi tiada siapa yang inginkan apa-apa dari saya. Itu buat saya rasa tak selesa." Jasmine memahami perasaan suaminya. Perasaan sentiasa menerima tanpa dapat membalas. Kegelisahan itu sedang menyeksa Marcus. "Tapi itu bagus, kan?" kata Jasmine dengan lembut. Kebaikan yang tidak mengharapkan balasan, itulah kelembutan yang sebenar. Tetapi Marcus masih belum faham. Dia terlalu biasa dengan sistem pertukaran ala Amerika. "Nilai kita memang berbeza sama sekali," dia menyimpulkan, tetapi jauh di lubuk hati dia mendambakan nilai tersebut. Satu tempat yang tidak dijangka menjadi titik perubahan dalam pemikiran Marcus. Di sebuah pusat beli belah mewah, dia bertemu dengan seorang lelaki yang kelihatan seperti jutawan Amerika. Lelaki yang bernama Richard Smith itu menjerit kepada pekerja, "Nak ini, dan ini, bungkus semua sekali. Saya banyak duit." Ini adalah gambaran yang biasa dilihat oleh Marcus di Amerika. Pekerja itu, walaupun tersenyum sopan, kelihatan tertekan. Richard sedang menikmati pameran kekayaannya. "Orang Malaysia macam kamu ni mesti nak duduk Amerika, kan? Kena belajar dari orang yang berjaya macam saya." Pekerja hanya tersenyum, tetapi tidak ada rasa hormat yang sebenar di mata mereka. Sebaliknya, Marcus teringat Encik Azman di kedai batik kecil yang dikunjunginya beberapa hari lalu. Walaupun Encik Azman kelihatan tidak kaya, kegairahan dan kebanggaan ketika bercakap tentang produknya adalah tulen. "Songket ini diwarisi dari guru saya di Terengganu. Setiap helai ditenun dengan jiwa." Kata-kata Encik Azman mempunyai nilai yang tidak dapat diukur dengan wang. Malam itu, Marcus berfikir keras. Di Amerika, kejayaan diukur dengan kekayaan, tetapi dia mula merasakan bahawa di Malaysia terdapat nilai yang berbeza. Keesokan harinya, dia terserempak dengan Richard lagi. Dia sedang menayangkan rantai leher mahal yang dibeli semalam. "Tengok ni, 20,000 tau." Tetapi reaksi orang Malaysia yang melihat rantai itu dingin. Tiada siapa yang menunjukkan minat, malah mereka menganggapnya sebagai tindakan yang tidak berbudaya. Pada saat itu, Marcus faham, orang Malaysia tidak menghormati orang kaya, tetapi menghormati budi bahasa dan perwatakan yang baik. Sikap sombong Richard sama sekali tidak diterima dalam masyarakat Malaysia. Manakala Encik Azman yang hidup sederhana mendapat penghormatan yang ikhlas dari ramai pelanggan. Ini perbezaan antara yang asli dan yang palsu ke? Marcus berbisik kepada diri sendiri. Kejayaan yang sementara berbanding nilai yang sebenar. Apabila dia mula memahami perbezaan ini, pandangan dunia Marcus bergoncang. Mungkin nilai ala Amerika bukan satu-satunya jawapan yang betul. Dia mula memikirkan kemungkinan ini dengan serius buat kali pertama. Malaysia sedang menawarkan perspektif baru kepada Marcus. Pada hari terakhir di Malaysia, Marcus dan Jasmine singgah di sebuah warung mei kari kecil di kawasan Kampung Baru. Pak Cik Din, pemilik warung berusia 60-an, kelihatan baik hati. "Selamat datang." Suara itu penuh dengan sambutan ikhlas. Selepas mereka berdua duduk, di meja sebelah terdapat seorang lelaki kulit putih yang kelihatan kaya dan memakai sut mahal. Semasa Marcus dan Jasmine sedang melihat menu, tiba-tiba pelanggan barat itu menunjukkan sikap jijik dengan jelas. "Apa orang hitam buat di sini?" Suara itu bergema di seluruh warung. "Biar orang macam ni makan mie kari sedap ni, membazir saja." Ayat seterusnya lebih kejam. Marcus dan Jasmine kaku. Memori buruk di Korea Selatan muncul kembali. Tetapi kali ini, mereka tiada tempat untuk melarikan diri. Pelanggan lain di warung itu juga mendengar dan menjadi serba salah. Pelanggan barat itu terus bercakap tanpa menghiraukan. "Pak Cik, halau mereka." Sebenarnya Pak Cik pun jijik dengan mereka, kan? Pada saat itu juga, Pak Cik Din bangun. Marcus dan Jasmine bersedia untuk menghadapi situasi terburuk. Pemilik warung mungkin akan turut sama menghina kami, fikir putus asa terlintas di kepala mereka.
Tetapi kata-kata Pak Cik Din seterusnya di luar jangkaan mereka semua. Saya minta maaf, Encik, tetapi sila tinggalkan kedai saya. Pak Cik Din berkata kepada pelanggan barat itu dengan nada yang tegas. Kedai kami tidak membeza-bezakan kaum atau kewarganegaraan. Kami tidak mengalu-alukan pelanggan dengan pemikiran seperti Encik. Pelanggan barat itu terkejut. Apa? Saya pelanggan yang membayar. Nilai saya sepatutnya lebih tinggi daripada orang hitam ini, kan? Tetapi Pak Cik Din tidak berganjak sedikit pun. Ini bukan soal wang, tetapi soal nilai kemanusiaan, Encik. Pelanggan lain di warung mula menyokong tindakan Pak Cik Din. Ya, kami tidak menerima perkauman, kata pelanggan Malaysia seorang demi seorang. Sehingga pelanggan barat itu terasing dan akhirnya terpaksa keluar dari warung. Pak Cik Din berjalan ke meja Marcus dan Jasmine. Pak Cik minta maaf sebab kamu berdua terpaksa berhadapan dengan perkara buruk, kemudian beliau menyambung dengan ikhlas, semua pelanggan adalah sama. Kewarganegaraan atau warna kulit tidak penting sama sekali. Kamu berdua adalah pelanggan penting yang datang untuk merasai mie kari Pak Cik yang sedap. Marcus dan Jasmine tidak dapat menahan air mata lagi. Sepanjang hidup mereka, mereka tidak pernah dilindungi seperti ini. Tindakan Pak Cik Din adalah menukar kepentingan. Pelanggan barat itu mungkin pelanggan yang bernilai tinggi dari segi ekonomi, tetapi Pak Cik Din memilih kebenaran. Inilah yang dinamakan budi bahasa orang Malaysia, kata Jasmine dengan suara bergetar. Pak Cik Din tersenyum. Pak Cik hanya melakukan apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang manusia. Mi kari yang mereka makan pada hari itu adalah hidangan paling enak dalam hidup mereka. Bukan sahaja dari segi rasa, tetapi hati mereka juga dipenuhi. Keesokan harinya, semasa bersiap untuk pulang ke negara mereka, Marcus dan Jasmine merenung kembali pengalaman di Malaysia. Kami memang bodoh, Marcus menilai diri sendiri dengan ikhlas, kerana menyamakan semua orang Asia dan menilai segala-galanya hanya dari pengalaman di Korea. Jasmine juga merasakan perkara yang sama. Kelembutan orang Malaysia bukan sekadar lakonan, tetapi keprihatinan yang datang dari dalam hati. Mereka mula menilai kembali nilai-nilai mereka sebelum ini. Di Amerika, kecekapan dan keuntungan adalah yang paling penting, tetapi di Malaysia, hubungan dan kepercayaan lebih utama daripada segalanya. Apa yang kita fikirkan tidak efisien. Sebenarnya adalah pembinaan hubungan yang berpanjangan. Marcus faham bahawa layanan orang Malaysia yang kelihatan berlebihan atau produk yang terlalu sempurna mempunyai makna tersendiri. Ia bukan untuk keuntungan jangka pendek, tetapi pelaburan untuk membina hubungan yang berpanjangan. Di dalam teksi menuju ke Kelia, pemandu teksi mengajak mereka berbual. Macam mana percutian di Malaysia? Sangat menakjubkan, jawab Marcus dengan ikhlas. Negara yang sungguh hebat. Pemandu teksi tersenyum gembira. Terima kasih, datanglah lagi ya. Setibanya di lapangan terbang, di kaunter daftar masuk, kaki tangan melayan mereka dengan mesra. Berat bagasi lebih sedikit, tetapi kaki tangan menguruskannya dengan fleksibel. Lebih sedikit tak mengapa, Cik. Kelembutan itu menghangatkan hati mereka berdua sekali lagi. Semasa menunggu di pintu pelepasan, Marcus berkata kepada Jasmine, kita pun mesti berubah. Bila balik Amerika, kita perlu gunakan apa yang kita pelajari dari Malaysia. Bukan hanya soal wang, tetapi perlu mengutamakan nilai kemanusiaan. Jasmine mengangguk kuat. Mari kita jadi orang yang boleh membantu orang lain. Mempunyai kelembutan yang tidak mengharapkan balasan. Di dalam pesawat, mereka membincangkan rancangan hidup masa depan. Perolehan barangan tidak lagi hanya mengejar keuntungan, tetapi akan diubah menjadi jambatan budaya. Kami mahu menyampaikan semangat batik dan songket Terengganu kepada pelanggan di Amerika. Kami perlu mengutamakan kisah di sebalik produk itu juga. Sekembalinya ke negara, Marcus dan Jasmine menceritakan pengalaman di Malaysia kepada rakan-rakan mereka dengan bersemangat. Ramai yang terkejut dengan perubahan mereka berdua. Mereka tidak lagi seperti dua orang yang sombong dan mementingkan diri sebelum ini. Kami belajar dari orang Malaysia bahawa kejayaan sebenar bukan hanya soal wang. Hidup yang dihormati sebagai seorang manusia, itulah kejayaan yang sebenar. Kata-kata Marcus meninggalkan kesan mendalam kepada beberapa rakan mereka. Dan 6 bulan kemudian, mereka berdua kembali melawat Malaysia. Kali ini bukan sebagai pelancong, tetapi sebagai rakan kongsi kehidupan dan perniagaan.
Mereka kembali ke warung mi kari Pak Cik Din. Balik sudah, Pak Cik Din menyambut mereka dengan mesra, membuatkan mereka berdua berasa selamat seperti kembali ke rumah. Kami mahu menjadi seperti Pak Cik. Apabila mendengar kata-kata Jasmine, Pak Cik Din mengangguk perlahan. Boleh, jika kita ikhlas, pasti boleh. Sejak hari itu, kehidupan baru Marcus dan Jasmine bermula dengan hati yang penuh budi bahasa yang dipelajari dari Malaysia. Mereka terus melangkah ke hadapan dengan teguh.